Godaan ni dia membisik lah. Dia membisik supaya kita ikut. Satu lagi gangguan. Dalam kamus-kamus Arab, gangguan ni dia terjemahkan sebagai ditikam, ditumbuk, ditendang, dirasuk dan mencederakan. Maksudnya jin ni dia boleh datang mudarat pada kita, tapi dengan izin Tuhan. Dia tak ada kuasa. Dari segi hakikatnya dia tak ada kuasa. Macam anjing tadi lah. Dari segi hakikatnya sungguh pun dia menggigit kita, tapi kuasa nak bagi sakit tu Allah lah. Dia penyebab saja. Macam pisau juga. Pisau tu tajam. Yang kita hiris ke tangan kita, yang bagi luka tu Allah, bukan pisau. Kita pun faham yang tu. Tapi kalau saya saja kita nak ambil pisau, kata pisau ni tak ada kuasa ni, menghiris. Tak boleh. Hakikat pun kena pakai, syariat pun kena pakai. Dua-dua pun kita kena pakai. Kita kena seimbang. Dan satu lagi hujah dari surah Al-Baqarah ayat 275. Maksudnya orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri dengan betul, melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan. Kita nak highlightkan, nak tumpu ayat-ayat yang akhir tu. Dia kita macam orang yang kena rasuk syaitan. Maksud dia Al-Quran sendiri iktiraf, memang syaitan ni dia boleh datangkan mudarat pada kita sampai dia boleh rasuk orang, tapi dengan keizinan Tuhan. Jadi terjawablah persoalan kita tu tadi. Adakah makhluk halus ni dia boleh datangkan mudarat pada kita? Boleh, dengan izin Tuhan. Itu cerita dia. Seterusnya, sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak imbas kembali pelajaran kuliah yang lepas. Antara perkara yang kita sentuh, kita ulang balik adab-adab belajar. Adab-adab belajar yang pertama, kena suci hati. Yang kedua, kena kurangkan hubungan dengan keduniaan. Kita berhenti sekejap fikir yang lain-lain. Yang ketiga, jangan sombong dengan guru, jangan sombong dengan ilmu. Antara contoh sombong, dia nak pilih belajar dengan tok guru yang terkenal sahaja. Yang tu contoh sombong, kata Imam Al-Ghazali. Yang satu lagi, yang keempat, nak belajar ni kena ambil satu-satu aliran dulu. Contohnya nak belajar semayang, ambillah mazhab Syafi'i dulu, sebab kita mazhab Syafi'i contohnya. Imam Ghazali cerita ni benda besar, tapi kita ambil contoh kecil. Kalau nak belajar tu satu-satu dulu. Kalau nak belajar semua sekaligus, nanti dia bercampur gaul dan kita pun tak tahu yang mana satu dah. Jadi keliru. Perkara lain yang kita sentuh, dalam agama Islam ni memang ada satu keadaan di mana apabila seseorang itu mencapai makam yang lebih tinggi, kedudukan lebih tinggi, dia punya amalan-amalan makin ringkas dan makin mudah. Memang ada. Tapi walaupun ringkas dan mudah, amalan dia tu padat. Kita tak boleh nak buat macam dia. Kita kena mula dari bawah lah. Contoh yang kita bagi hari itu, kita dalam perubatan Islam, kita nak rawat orang kerasukan, kita yang bawah-bawah ni baca panjang lah. Dengan 2 kalimah syahadahnya, dengan istighfarnya, dengan al-fatihahnya, dengan 3 qulnya, dengan ayat kursinya, dengan law anzalnanya, dengan panjang. Tapi kalau tok guru kita, dia baca sikitnya. Kadang-kadang dia baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, keluar jin tu daripada orang tu. Dah sampai makam dia, kita tak sampai, kita baca yang panjang. Macam contoh Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas mazhab Hanbali. Satu ketika ada seorang jariah, seorang perempuan hamba ni, dia kena rasuk dengan jin. Orang bagi tahu kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad dia tak pergi pun, dia bagi kasut dia. Dia kata, kamu bawa kasut ni, pergi dekat kepala perempuan yang kena rasuk tadi, kamu cakap, wahai jin, kamu keluar. Kalau kamu tak keluar, aku akan ketuk dengan kasut. Imam Ahmad suruh aku ketuk kamu dengan kasut dia. Tak ada baca-baca apa pun. Terus jin dalam tu dia kata apa? Dia kata, Imam Ahmad, kalau Imam Ahmad jangankan nak keluar daripada tubuh orang ni, kalau dia suruh aku keluar daripada negeri Baghdad ini pun aku akan keluar. Tengok makam Imam Ahmad tu setara mana. Tak payah baca apa, hantar kasutnya. Dia tak keluar, aku ketuk dengan kasut ni. Imam Ahmad suruh, Imam Ahmad, okey aku keluar sekarang. Terus macam tu. Dah sampai makam dia, kita tak sampai, kita baca panjang. Jadi memang terbukti lah, dalam agama ni memang orang-orang yang mencapai makam tertentu, dia amalan dia makin mudah dan makin ringkas. Tapi kita tak boleh saja-saja nak buat bagi mudah bagi ringkas, tak boleh. Macam doa juga, doa kita panjang berjela kan. Tapi orang-orang soleh ni kadang-kadang cukuplah dengan Rabbana atina fid dunya. Pendek je doa dia, dah terangkum dah semua dalam tu.
Macam juga kita belajar silat lah. Kita zaman muda dulu belajar silat kan? Tapi tak pandai pun. Macam main bola sepak lah. Orang main bola, kita main bola, tapi wakil sekolah tak dapat pun. Orang main bola tampar, wakil sekolah tak dapat pun. Sebab tak berbakat, dia tak boleh pergi. Orang belajar silat, kita pun belajar silat, tapi tak boleh pergi tahu mana pun. Belajar agama ada sikit, ada bakat sikit, boleh lah belajar. Jadi orang belajar pun, kita pun belajar lah. Jadi dalam silat ni, kalau mula-mula tu Tok Guru suruh apa, kita buka kangkang luas-luas kuda-kuda ni. Sebahagian silat lah. Kalau kita tak cukup luas, Tok Guru marah. Kena buka kangkang luas. Bila nak berlawan tu dia kangkang luas. Tapi bila Tok Guru berlawan, dia lurus je. Dia tak buka macam kangkang luas dah. Sebab dah sampai makam dia. Dia dah pandai nak baca gerak apa semua kan. Kita tak pandai kena kangkang luas dulu. Tak boleh biar lurus saja. Teruk kita kena. Begitu juga contoh, nak jadi guru. Masa latihan mengajar tu, nak mengajar satu kelas, dia kena tulis satu muka surat. Dia punya rancangan mengajar satu muka surat untuk satu kelas. Kalau hari tu 3 kelas, 3 muka surat. Tapi bila dia dah jadi cikgu betul, dah keluar maktab, keluar institut perguruan, satu muka surat tu kadang-kadang boleh masuk 5 kelas. Sebab dia makin pendek-pendek. Pendek-pendek. Bila makam dia rendah, dia kena tulis panjang. Makam dia dah tinggi dah, tulis pendek-pendek. Jadi mudah. Jadi selesai tentang makin tinggi kedudukan kita, makin ringkas amalan. Memang ada yang macam itu. Tapi tak boleh kita saja-saja nak bagi ringkas. Seterusnya kita ada sentuh tentang sifat adil. Adil ni maksud dia bukanlah sama berat, tapi meletakkan sesuatu sesuai dengan tempat dia. Itu adil. Contoh kita bagi hari itu, ada 2 orang anak lelaki, anak perempuan. Jadi kalau kita beli baju kurung, takkan kita nak beli dua-dua baju kurung, sebab kita kata kena adil. Kalau beli baju kurung, yang lelaki pun baju kurung, perempuan pun baju kurung, yang tu tak boleh lah. Untuk lelaki baju lelaki, perempuan baju perempuan.